Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 9 Teknologi Angkasa Lepas, subtopik 9.1 Satelit. Terdapat 7 perkara yang perlu kamu kuasai dalam subtopik ini, iaitu yang pertama, menerangkan 5 jenis-jenis orbit satelit. Kedua, menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigee satu satelit dalam orbit elips. Ketiga, membuat perkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. Keempat, menerangkan bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit. Kelima, menerangkan fungsi ISS ataupun stesen angkasa. Keenam, berkomunikasi mengenai kaedah menjejaki stesen angkasa. Dan yang terakhir, menghuraikan kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Satelit merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Terdapat dua jenis satelit, iaitu satelit buatan manusia dan satelit semula jadi. Contoh satelit buatan manusia ialah MEASAT, RAZAKSAT dan TIONGSAT. Satelit-satelit ini dimiliki oleh Malaysia. Manakala bulan adalah satelit semula jadi yang mengelilingi bumi. Orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian orbit. Pertama, orbit rendah bumi atau LEO. ISS atau Stesen Angkasa Antarabangsa berada di orbit rendah bumi, iaitu di sekitar 386 km. Kedua adalah orbit sederhana bumi, MEO. Ketiga, orbit tinggi bumi atau HEO. Orbit geopegon, GEO, dan orbit geosegerak, GSO. Terdapat dua bentuk orbit, iaitu bulatan sempurna dan orbit elips. Orbit sederhana bumi dan orbit tinggi bumi ialah contoh orbit yang berbentuk elips, manakala orbit geopegon adalah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna. Orbit rendah bumi dan orbit geosegerak boleh berbentuk bulatan sempurna atau elips. Orbit geopegon dan orbit geosegerak berada pada ketinggian yang sama. Namun, perbezaan yang ketara antara keduanya ialah orbit geopegon berada tepat pada satah khatulistiwa, manakala orbit geogerak mempunyai kecondongan. Bagi satelit yang membuat orbit elips, terdapat dua kedudukan dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan perigee. Apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari kedudukan planet atau bintang. Manakala perigee bagi satu satelit dalam orbit elips pula merupakan kedudukan satelit yang paling dekat daripada planet atau bintang. Hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. Daripada gambar rajah, satelit yang berada di orbit tinggi bumi atau HEO bergerak dengan hal laju orbit 11,100 km per jam. Manakala satelit yang berada di orbit rendah bumi atau LEO pula bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi, iaitu 27,500 km per jam. Maka, semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah hal laju atau semakin perlahan sesebuah satelit. Ini berlaku kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit semakin meningkat. Seterusnya, pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Kenderaan pelancar terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit ke angkasa lepas. Kenderaan pelancar dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ELV dan RLV. ELV ialah kenderaan pelancar yang boleh digunakan sekali sahaja, manakala RLV ialah kenderaan pelancar yang boleh digunakan semula. Terdapat dua cara menghantar satelit oleh kenderaan pelancar ke dalam orbit, iaitu yang pertama, cara pindah secara terus ke orbit yang dikehendaki. Kedua adalah orbit pindah Hammond. Menghantar satelit dari satu orbit rendah ke satu orbit yang lebih tinggi. Kaedah ini menggunakan tenaga yang lebih kecil namun masa yang lebih panjang. Stesen Angkasa Antarabangsa atau ISS.
Stesen ini berada di orbit rendah bumi, LEO. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap objek yang mengorbit bumi sedang jatuh bebas. Ini akan menyebabkan keadaan sifar graviti atau microgravity. Keadaan sifar graviti adalah keadaan di mana tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. Stesen Angkasa Antarabangsa atau ISS ini penting bagi menjalankan pelbagai projek sains dan eksperimen bagi lebih memahami bumi, kehidupan, angkasa, kesihatan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Pertama, bahan buangan di angkasa lepas atau space junk yang bertambah. Ini akan meningkatkan risiko pelanggaran dengan satelit. Contoh space junk ialah satelit yang telah tidak berfungsi, bahagian kenderaan pelancar ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit dan roket yang telah habis dibakar. Kedua adalah peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan, respon terhadap perubahan bencana cuaca, teknologi inovatif baru, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas.